Assalamualaikum semua. Selamat menempuhi semester baru. Hari ini saya ingin menerangkan tentang rancangan kursus DBF 4113, pengurusan operasi. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang beban akademik pelajar. Jenis aktiviti yang pertama adalah pelajaran berbantu. Kita akan ada aktiviti pembelajaran kuliah sebanyak 40 jam untuk semester ini, dan aktiviti pembelajaran kedua adalah tutorial sebanyak 13 jam. Jenis aktiviti yang kedua adalah pembelajaran kendiri. Aktiviti pembelajaran yang pertama, persediaan untuk kuliah dan tutorial sebanyak 11.5 jam. Pembelajaran kendiri atau ulang kaji sebanyak 11.5 jam. Dan persediaan untuk penilaian adalah sebanyak 38.5 jam. Jenis aktiviti yang ketiga adalah penilaian formal. Kita ada penilaian berterusan sebanyak 3 jam dan peperiksaan akhir sebanyak 2.5 jam. Jumlah SLT untuk khusus ini adalah sebanyak 120 jam dan membawa kredit 3 kredit ya. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang matlamat kursus ini. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan asas kepada pelajar berkenaan dengan bidang pengurusan operasi sesebuah organisasi. Seterusnya membantu para pelajar memahami bagaimana satu-satu keputusan pengoperasian dibuat dalam sesebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah memberi pendedahan berkenaan dengan strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam pengurusan operasi dalam kursus ini akan menjadi panduan dan rujukan para pelajar dalam membuat keputusan pengurusan yang lebih baik. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang sinopsis kursus ini. Kursus ini merupakan kursus pengenalan kepada bidang pengurusan operasi. Aspek-aspek spesifik bidang pengurusan operasi yang dipelajari ialah produktiviti, strategi-strategi operasi seperti proses, lokasi dan susun atur, pengukuran kerja, pengurusan rantaian bekalan, pengurusan kualiti dan pengurusan inventory. Pelajar akan dinilai melalui ujian bertulis, tugasan bertulis, pembentangan dan penilaian akhir. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang hasil pembelajaran kursus. Kita ada CLO 1, iaitu membincangkan konsep dan teknik pengurusan operasi yang digunakan dalam perniagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi-strategi operasi, pengukuran kerja, pengurusan rantaian bekalan, pengurusan kualiti dan inventory. Ini C3 PLO 1. Seterusnya adalah CLO 2, menilai operasi perniagaan berkaitan dengan strategi proses, pemilihan lokasi dan susun atur untuk membuat penambahbaikan kepada proses perniagaan. Yang ini C3 PLO 6. Seterusnya adalah CLO 3, mempraktikkan kemahiran berkumpulan untuk membincangkan konsep dan aplikasi pengukuran kerja, pengurusan rantaian bekalan dan pengurusan kualiti dalam proses perniagaan. Ini A2 PLO 5. Seterusnya kita tengok isi kandungan kursus kita. Ada 8 tajuk dalam kursus ini. Yang pertama adalah pengenalan pengurusan operasi dan produktiviti. Yang kedua, strategi proses. Yang ketiga, strategi lokasi. Yang keempat, strategi susun atur. Yang kelima, pengukuran kerja. Yang keenam, pengurusan rantaian bekalan. Yang ketujuh, pengurusan kualiti. Dan yang ke-8 adalah pengurusan inventory. Seterusnya kita lihat panduan yang diberikan untuk kita melaksanakan tugasan dan pembentangan. Kita tengok tugasan dulu.
Tugasan yang diberi adalah berbentuk penyelesaian masalah dan merupakan tugasan berkumpulan. Pelajar perlu menyediakan tugasan bertulis di antara 2,000 hingga 2,500 patah perkataan. Panduan kedua adalah untuk pembentangan. Pembentangan hendaklah disediakan bersama laporan yang menggunakan format yang diberikan. Tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan. Masa untuk setiap sesi pembentangan pelajar ialah 20 hingga 25 minit bagi setiap kumpulan. Seterusnya kita lihat penilaian untuk kursus ini. Kursus ini ada dua kategori penilaian, iaitu penilaian berterusan atau PB dan juga penilaian akhir. Untuk PB, kita ada 3 pecahan, iaitu yang pertama ujian bertulis 15%, pembentangan 30%, tugasan 25%. Ini membawa jumlah 70% untuk PB dan penilaian akhir adalah sebanyak 30%. Jumlahnya jadi 100%. Sekarang kita lihat jadual spesifikasi pentaksiran berterusan. Untuk ujian bertulis, ia merangkumi tajuk 1, iaitu pengenalan kepada pengurusan operasi dan produktiviti. Tajuk 2, strategi proses. Tajuk 3, strategi lokasi. Dan tajuk yang keempat, strategi susun atur. Untuk tugasan bertulis pula, ia melibatkan 3 tajuk, iaitu strategi proses, strategi lokasi dan strategi susun atur. Manakala untuk pembentangan melibatkan tajuk 5, iaitu pengukuran kerja, tajuk 6, pengurusan rantaian bekalan dan tajuk 7, pengurusan kualiti. Untuk rujukan pula, kita ada satu rujukan utama, iaitu buku tulisan J. Henze, Barry Randall and Chapmanson yang ditulis pada tahun 2017 bertajuk Operation Management, Sustainability and Supply Chain Management, 12th edition, Global Edition, Pearson Education Limited, nombor ISBN 978 1292 148632. Untuk rujukan tambahan, kita ada 2 rujukan, iaitu buku yang ditulis oleh Rosliza MD Zaini, Muhammad Razim Muhammad Khair pada tahun 2016, iaitu Operation Management, Oxford Pakjar Sdn Bhd, ISBN 978 983 471701 Dan buku yang kedua adalah tulisan Masri Azrul Nayan, Abdullah Osman, Muhammad Safizal Abdullah, Nur Faizah Ramli, Muhammad Harith Amlus, tahun 2018, pengurusan operasi teori, amalan dan praktis, Unimap Press, ISBN 978 967 0922 294. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang kehadiran ataupun peraturan semasa kuliah. Peraturan yang pertama, pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu kursus. Yang kedua, pelajar yang tidak memenuhi perkara 1 di atas tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Markas sifar akan diberikan kepada pelajar yang gagal memenuhi perkara 1. Yang ketiga, pelajar perlu mengikut dan patuh kepada peraturan berpakaian yang berkuat kuasa dan menjaga disiplin diri masing-masing untuk mengelakkan dari tindakan tata tertib diambil terhadap pelajar. Yang keempat, pelajar perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Itu sahaja penerangan saya tentang perancangan kursus DBF 4113. Diharap semua pelajar dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang sepenuhnya bagi memastikan kelancaran PDPC kita secara online.
dan seterusnya dapat mencapai kejayaan dalam kursus ini. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.